Kemudian kita pergi kepada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga muka surah 15 tu. Rasulullah SAW dikatakan pernah hendak membunuh diri dengan cara mencampakkan diri, yang diterjun dari atas puncak bukit. Di bawah kitab At-Ta'bir di dalam sahihnya, Imam Bukhari mengadakan satu bab bertajuk bab awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah. Itu dua bab tu. Kemudian beliau bawakan riwayat dengan sanadnya daripada Aisyah tentang bagaimana wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bahagian akhir hadis berkenaan tersebut begini. Ini yang disebut. Yang ni yang dipertikaikan, bukan semua. Yang ni yang dipertikaikan oleh ulama. Dan ini memang ada dalam Sahih Bukhari. Walaupun Sahih Bukhari, kena berhati. Kena berhati. Yang ulama kata sahih tak boleh pertikai, yang mana? Yang ni dalam Sahih Bukhari, tapi ini boleh pertikai, bahkan kena pertikai. Dia sebut bafataral wahyu fatratan hatta hazina Nabi sallallahu alaihi wasallam fima balaghana. Cuba tengok, itu yang penting, kena garis itu. Fima balaghana. Balagh pula. Ini orang panggil riwayat secara balaghah. Macam Ibnu Ishaq kata tadi balaghani. Ini balaghana. Huznan غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. Bermaksud wahyu tidak turun lagi untuk beberapa lama hingga Nabi SAW. Itu yang balaghah, menurut berita yang sampai kepada kami. Itu maksudnya fima balaghah. Dirundung kesedihan yang membuatkan beliau berulang kali ingin terjun dari atas puncak bukit. Setiap kali beliau berada di puncak bukit untuk mencampakkan diri, Jibril menampakkan diri kepada beliau lalu berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar seorang utusan Allah. Mendengar itu hati dan jiwa beliau tenang dan beliau pun pulang. Lantas bila wahyu kembali berhenti lama, beliau melakukannya lagi, naik pula atas bukit, puncak bukit, gitu. Dan ketika beliau telah berada di puncak bukit, Jibril menampakkan diri lalu berkata seperti di atas. Ini dalam Sahih Bukhari ada tu, rujukan itu. Dalam Fathul Bari, Hafiz Ibn Hajar komen, Hafiz Ibn Hajar komen cerita ni. Dan dalam Musnad Imam Ahmad pun ada juga cerita ni. Jadi kalau kita nak kaji hadis, dia tak kira kitab mana, semua kena masuk. Tapi kena berpandukan kaedah yang betul lah. Jangan sewenang-wenang nak kutipu, jangan sewenang-wenang, tak boleh. Salah begitu. Tapi kalau dengan menggunakan kaedah-kaedah yang diterima pakai oleh ulama, silakan. Itulah yang sebaik-baiknya. Dan itulah yang kita lakukan ini. Bukan bermakna saya mengajar Bukhari pejam mata segala-galanya baik, segala-galanya tak ada salah macam Quran. Saya tak anggap gitu. Walaupun saya memang kagum dengan Bukhari, memang menganggap itulah kitab yang terbaik, tapi saya tidak kata seperti Quran. Dengan sebab itu kena ikut betul-betul. Benda ni bukan kita bagi pendapat sesuka hati. Tengok apa ulama kata, di samping kita fikirlah, gunalah fikiran kita tu, bagilah pandangan sedikit sebanyak gitu. Komentar Hafiz Ibn Hajar berkata di dalam Fathul Bari, ucapan di dalam hadis tersebut
untuk beberapa lama hingga Nabi SAW menurut berita yang sampai kepada kami sampai ke akhir hadis adalah tambahan Ma'mar melalui riwayat Uqail dan Yunus. Itu tengok dia komen. Cara persembahan pengarang yakni Bukhari yang tidak menjejaskan punca tambahan ini boleh mengundang, cara persembahan pengarang boleh mengundang salah faham bahawa ucapan ini juga ada di dalam riwayat Uqail dan Yunus. Sedangkan sepengetahuan saya tambahan ini hanya ada di dalam riwayat Ma'mar sahaja. Itu cerita. Tengok Hafiz Ibn Hajar komen, dia pun kagum dengan Bukhari, dia buat syarah, tapi dia waras. Tidak kata dia jadi ta'assub, membabi buta, pejam mata tu tidak tepat. Dia patut kritik, dia kritik. Dan di sini bukan salah Bukhari pun. Bukhari tak ada salah, dia cerita. Kita nak kena berhati-hati yang belajar. Abu Nu'aim di dalam mustakhrajnya mengemukakan saluran riwayat Uqail tanpa tambahan tersebut. Tak ada tambahan tadi. Tambahan yang kita tulis tu di atas tu tak ada. Dan di sini Bukhari mengemukakannya dengan menggabungkannya dengan riwayat Ma'mar. Dan beliau menjelaskan bahawa lafaz tambahan ini adalah dari riwayat Ma'mar. Dari riwayat Ma'mar. Jadi riwayat ini orang panggil dalam istilahnya syadz. Bila syadz, dia tidak sahih. Yang ini tidak sahih. Bagian ini. Siapa yang menambahkan ini? Dalam riwayat Ma'mar sahaja. Seramai-ramai murid Zuhri itu dia sahaja. Yang lain ada juga riwayatkan ini, tak ada tambahan ini. Imam Bukhari pun ambil juga yang lain-lain itu. Al-Ismaili juga menegaskan, Ismaili ini pengarang kitab Mustakhraj untuk Sahih Bukhari. Tambahan ini ada di dalam riwayat Ma'mar, dia kata. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Al-Ismaili dan lain-lain. Abu Nu'aim juga meriwayatkannya menerusi saluran riwayat sekelompok murid Al-Layth daripada Al-Layth tanpa tambahan di atas. Kemudian yang mengatakan menurut berita yang sampai kepada kami, ini menurut berita yang sampai kepada kami adalah Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ini benda yang kena kaji ni. Tengok muka kitab Bukhari. Yang kata fima balaghana tu siapa? Mana ini balaghat siapa? Kalau tadi kita bacakan itu balaghat Ibnu Ishaq. Ini dalam riwayat ini balaghat siapa? Balaghat Zuhri. Ini termasuk berita yang beliau dengar semata-mata, yakni balaghatnya, dan ia tidak bersambung secara sanad. Ada sanad. Kirmani berkata, inilah yang nyata, tetapi mungkin juga sampai kepadanya melalui sanad tersebut. Di dalam tafsir Ibnu Mardawai terdapat satu riwayat daripada saluran Muhammad bin Kathir daripada Ma'mar. Di dalamnya tidak tersebut pula katanya fima balaghana. Jadi kalau tak ada itu lagi menimbulkan kecelaruan. Begini redaksinya. Untuk beberapa lama hingga Nabi SAW dirundung kesedihan yang menyebabkan beliau pergi. Jadi menurut berita yang sampai kepada kami itu tak ada langsung dalam tafsir Ibnu Mardawai. Lagi mengelirukan kalau macam itu. Cara Imam Bukhari buat ni, dia menghilangkan kekeliruan. Sebab dia masukkan fima balaghana. Itu cara Bukhari lebih bertanggungjawab. Dia cerita fima balaghana tu faham sendirilah. Kalau kamu tak faham, tak boleh kan? Kamu salah faham lah. Kalau kamu tak tahu istilah fima balaghana itu apa, bahaya tu. Cuba tengok dalam setengah-setengah kitab tak ada pun fima balaghana. Jadi semuanya termasuk dalam riwayat Zuhri daripada Urwah daripada Aisyah. Mana begitulah sampai kepada Aisyah. Kalau berdasarkan yang ini, sebab tak ada fima balaghana. Tetapi kemungkinan pertama,
bahawa ucapan itu bersumber dari Zuhri, itulah yang mu'tamad. Itu kata Kirmani, pensyarah Sahih Bukhari. Jadi ini terhenti setakat Zuhri, itulah yang mu'tamad, yang boleh dipegang. Yang tak ada fi babalahana itu tak boleh pegang. Awas. Jadi dia kata tadi, tak ada fi babalahana itu dalam riwayat Muhammad bin Kathir. Siapa Muhammad bin Kathir? Bolehkah kita jadikan dia sebagai mutabi'? Sebab kalau riwayat Ma'mar kita kata seorang dia saja. Mungkin orang kata ini ada Muhammad bin Kathir, jadi mutabi' kepada dia. Kena fahamlah apa itu mutabi'. Mutabi' maknanya perawi yang turut meriwayatkan hadis yang sama daripada perawi atasnya yang sama. Itu mutabi', mutaba'ah. Jadi mutaba'ah ni boleh pakai ke tidak? Tak boleh pakai. Sebab itulah saya sebut, awas. Muhammad bin Kathir As-San'ani Al-Bisisi adalah perawi dhaif menurut Imam Ahmad. Hafiz Ibn Hajar sendiri dalam Taqribut Tahdzib mengatakan beliau perawi saduq yang banyak melakukan kesilapan, yakni dalam periwayatannya. Riwayat perawi seperti ini sama sekali tidak harus dijadikan hujah. Kesimpulannya ialah Ma'mar tanpa tambahan tersebut juga, riwayat Ma'mar tanpa tambahan tersebut juga dhaif. Dhaif. Kalau dengan ada tambahan itu, jelas kepada kita bahawa ini balaghat Zuhri. Itu pun tidak sahih sebab syadz. Seramai-ramai murid Zuhri, ramai lagi yang lain. Adakah riwayat macam ni? Tak ada. Bila begitu, dia ada syudzuz. Sedangkan syarat nak ada sahih, dia kena hadis itu bersambung-sambung sanad. Oleh orang-orang yang adil, lagi dhabit, tanpa ada sebarang illat dan syudzuz. Di sini ada syudzuz sebab Ma'mar sahaja yang meriwayatkannya. Muhammad bin Kathir tak boleh pakai, itu perawi dhaif. Ma'mar orang bagus, perawi Bukhari, tapi dia bersendirian di sini. Oleh kerana dia bersendirian, itu tak boleh pakai. Lepas tu riwayat itu riwayat balaghat Zuhri. Kita kena tahu pula kedudukan balaghat Zuhri itu di kalangan ulama hadis. Di mana kedudukannya? Dia tidak seperti balaghat Imam Malik. Walaupun Zuhri itu guru Imam Malik, tapi balaghatnya rendah. Dia tidak seperti Imam Malik. Ulama-ulama tidak bagi nilai pun kepada balaghat dia. Ini benda yang kita kena faham. B. Syekh Al-Albani menyatakan tambahan ini mengandungi dua kecacatan. Jadi ada illat pula. Sedangkan syarat hadis sahih dia tak boleh ada illat, ada sebarang kecacatan, dan tidak boleh syudzuz. Kedua-duanya ada dalam riwayat ini. Ada dari segi kecacatan dua. Pertama, Ma'mar bersendirian, orang panggil bertafarrud dalam meriwayatkannya. Dia seorang saja yang meriwayatkannya. Riwayatnya tidak disokong oleh Yunus dan Uqayl. Sedangkan riwayat yang sama diriwayatkan juga oleh Yunus dan Uqayl daripada Ibnu Syihab. Tak ada pula mereka itu meriwayatkan begini. Dengan itu ia menjadi hadis syadz. Kedua, tambahan ini mursal dan mu'dhal, kerana yang mengatakan menurut berita yang sampai kepada kami adalah Zuhri, sebagaimana yang nampak dalam alur cerita hadis. Kalau kita tengok siap alur cerita tu, kita nampak ini cerita dia kata, Zuhri kata. Bila Zuhri kata begini, kena berhati-hati, walaupun dia tu imam besar. Ini mengikut, sebab itulah dia kena mengikut kaedah hadis betul-betul. Walaupun dia orang besar, kita kena berhati-hati kalau balaghat dia. Ini ada dalam buku Muhammad bin Abdullah Al-Ushan, ma sya'a wa lam yathbut fi siratin nabawiyyah, apa yang tersebar dengan meluas dalam sirah Nabi tetapi ia tidak sahih. Buku ini sudah ada terjemahannya dalam bahasa Melayu pun ada, boleh baca. Ada dia sebut juga cerita. C. Zuhri meriwayatkan tambahan itu walaupun seorang tokoh Zuhri yang meriwayatkan tambahan itu
Walaupun seorang tokoh utama hadis, namun oleh kerana beliau sering kali mengamalkan tadlis, idraj dan irsal dalam meriwayatkan hadis, banyak daripada hadis-hadisnya dianggap dhaif oleh para ulama hadis. Ini kena faham. Orang besar pun dia ada masalah ni juga. Inilah kita kata orang berniaga besar, businessman, modalnya berjuta-juta. Hutang dia pun banyak juga. Hutang dia pun berjuta-juta juga. Kalau dia bankrupt tu, dia macam dia teruk tu. Sebab itu kita kena berhati-hati, jangan ingat orang besar tu, jadi tak ada apa masalah. Tengok dulu. Banyak hutang ke tidak? Kalau banyak hutang tak sedap tu. Dia mengamalkan tadlis, ada nota kaki di bawah tu. Ini sikap selalu ni. Ini perangai dia. Ini perangai dia, cara dia. Kalau kita tak mahu kata perangai dia, cara dia. Kalau kata perangai tu mungkin kasar sikit kan. Tapi begitulah. Nak menarik perhatian tu kita kata gitulah. Takut-takut kita cuak. Sebab dia orang besar ni, guru Imam Malik ni. Yang ketika menyembunyikan sesuatu keaiban pada sanad dan menampakkannya elok pada zahirnya, itulah yang dikatakan tadlis. Idraj, ini pun dia biasa juga. Riwayat dia secara idraj, biasa juga. Apa itu idraj? Nombor 4, cuba tengok bawah. Penyelitan dan penyisipan pada sanad atau matan sesuatu hadis dengan sesuatu yang bukan merupakan bahagian asal sanad atau matan. Ini dia biasa buat ni. Dia biasa, amalan dia begini. Dan irsal pemana nombor 5, periwayatan seseorang tabi'in daripada Nabi SAW secara terus tanpa menyebutkan tempat ambilannya, sama ada daripada seorang sahabat Nabi SAW atau daripada tabi'in seumpamanya, dia tak sebut. Ini dipanggil irsal. Jadi semua ni menimbulkan masalah, menyebabkan sesuatu hadis itu jadi dhaif. Kata Hafiz Ibn Hajar di dalam Tabaqat Al-Mudallisin, dia perawi-perawi hadis ni ulama bagi pula secara umum dia letak setempat. Lepas tu dia bagi pula, ini mudallis ke tidak. Kalau mudallis, ada senaraikan buat kitab lain pula, Tabaqatul Mudallisin, khusus untuk perawi-perawi yang melakukan tadlis. Termasuklah dalam senarainya Zuhri. Kita nak buat macam mana? Ada, nama dia ada. Dia kata apa? Syafi'i, Daraqutni, dan bukan seorang. Maksudnya ramailah tokoh hadis menyifatkan beliau sebagai seorang mudallis. Jadi Imam Syafi'i orang tu tahu dia ni melakukan tadlis. Ini seorang mudallis. Imam Tahawi di dalam Syarah Mushkil al-Athar menulis bahawa Zuhri sering kali melakukan idraj di dalam riwayat-riwayatnya. Dia sering kali melakukan idraj. Inilah yang mengelirukan. Yang cerita Fatimah tak bercakap dengan Abu Bakar tu, dia marah, Fatimah marah tu, dialah. Dalam Bukhari juga idraj dialah, sampai jadi keliru. Jadi Fatimah tak bercakap, dia pergi minta pesaka dengan Abu Bakar. Abu Bakar pun cerita hadis, inna ma'asyiral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Jadi bila Fatimah dengar begitu, dia tak bercakap dengan Abu Bakar, dia pun marah, paradibat kata dia, marah. Sebut marah tu, adakah riwayat Aisyah atau siapa yang kata marah? Zuhri, ulama-ulama kata Zuhri, dia tambah, dia buat kesimpulan sendiri. Yang Fatimah tak bercakap tu dengan sebab dia marah. Tak boleh buat kesimpulan mudah-mudah begitu. Kalau kita tengok orang menangis, kita kata dia sedih, mana tahu takut dia suka. Tak mesti orang menangis kerana dia sedih. Ada kala kerana terlalu suka pun boleh menangis kan. Jadi Fatimah tak bercakap sebab dia sudah puas hati.
Abu Bakar cerita dah kepada dia, dan dia tahu hadis ayah dia sendiri. Kenapa dia nak marah dah? Takkan orang cerita hadis ayah kita marah. Fatimah pula tu, Fatimah ni kan ahli syurga, takkan marah orang cerita hadis. Itu dia silap dalam mentafsirkan tak bercakap tu dengan sebab marah. Padahal tak bercakap tu maknanya dia puas hati, selesai masalah. Nak bercakap apa lagi? Ini Zuhri punya pasal. Bahaya sebab itu kena berhati-hati. Dalam Bukhari juga itu, tapi bukan semua tempat. Sebab itu kita nak tahu betul ke tidak tambahan ini, kena tengok di semua tempat. Jangan tengok satu tempat saja. Kalau tengok satu tempat saja jadi begitulah. Dicampur aduk kata-katanya dengan hadis Nabi SAW, sehingga disangka orang itu hadis, padahal ia bukan hadis. Kerana itulah Musa bin Uqbah berkata kepadanya, ini orang yang satu generasi dengannya. Musa bin Uqbah ada mengambil riwayat daripada dia juga, tapi Musa bin Uqbah ni orang hebat lagi, dianggap sebagai lebih kuat daripada Zuhri. Dia kata apa? Pisahkan kata-kata Rasulullah SAW daripada kata-katamu. Jangan campur gitu, melirukan. Itu dalam syarah Mushkilul Athar yang ditulis oleh Imam Tahawi. Imam Abu Dawud pula berkata, hadis riwayatnya ada sebanyak 2,200 kesemuanya. Hadis Zuhri. Lebih separuh daripadanya diriwayatkan secara musnad, manakala yang selebihnya diriwayatkan secara mursal. Itu kena ingat yang Imam Abu Dawud kata. Jadi yang tadi termasuk dalam mursalat atau marasilnya. Yang tadi termasuk dalam ini, bukan musnad. Kalau musnad dia lengkaplah sanadnya. Ini mengikut cerita yang sampai kepada kita. Siapa yang menyampaikan cerita itu? Dia tak sebut. Itulah yang dikatakan mursal. Di mursalat dan balaghat Zuhri dianggap sangat dhaif oleh para ulama hadis. Apa itu mursalat? Tengok nombor 6. Mursalat ialah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seseorang perawi dari kalangan tabi'in secara mursal, iaitu dengan terus meriwayatkannya daripada Nabi SAW tanpa menyatakan perantaranya, sama ada ia dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabi'in seumpamanya. Itu mursalat. Zuhri banyak mursalat, Ibnu Ishaq banyak mursalat. Jadi kita kena tengok. Kalau mursalat Malik lain, mursalat Sya'bi lain. Itu kuat walaupun dia tak sebut perawi, dia tu kata Nabi. Orang sudah uji, sudah tengok, sudah cek dah, mursalat dia bagus. Tapi kalau mursalat Hasan Basri, walaupun dia tu iman pun tak boleh pakai mursalat dia. Itu kita kena masuk dalam dunia ni lah, baru kita tahu. Dan balaghat Zuhri. Balaghat apa maknanya? Balaghat ialah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seseorang perawi dengan menggunakan lafaz balaghani atau balaghana tanpa menyebutkan secara lengkap sanadnya. Itu balaghat. Yang tadi begitulah sifatnya. Bila kata balaghana, begitulah cara dia. Jadi Imam Bukhari amanah sebab dia sebut fima balaghana. Cuma kalau orang tak tahu istilah tu, dia boleh keliru. Kalau orang tahu istilah, baguslah. Sebab Imam Bukhari sebut sanadnya tak ada ni. Dan yang meriwayatkan daripada Zuhri hanya Ma'mar sahaja. Bayangkan kita nak pegang macam mana. Sedangkan benda ni benda besar ni, mengaibkan Rasulullah, tak sesuai dengan kedudukan Rasulullah SAW. Nak bunuh diri pula. Kalau orang biasa pun, orang Islam ni tak bunuh diri mudah-mudah. Orang Islam yang ikut ajaran dia, kerana ikut dia lah, tak suka kepada bunuh diri, tiba-tiba dia sendiri nak bunuh diri, macam mana? Hafiz Ibn Hajar dalam Tahdhib menulis bahawa Yahya bin Sa'id Al-Qattan selalu berkata, mursalatuhu bimanzilatir rih. Bermaksud hadis-hadis mursalnya, yakni hadis-hadis yang diriwayatkannya secara mursal, Zuhri lah maksudnya, sama seperti angin. Seperti angin, artinya ialah ia tidak dapat dipegang. Kalau angin tak boleh nak pegang, apa kan? Boleh pegang, tak boleh pegang.
Pada ketika yang lain pula beliau berkata, mursal Az-Zuhri lebih teruk daripada mursal orang-orang lain. Kalau mursal dia teruk lagi dia kata. Ini siapa kata? Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imamul Jarh wa Ta'dil, imam dalam bidang. Dia lebih kenal, dia tahu lah perawi-perawi. Ini kerana beliau hafiz. Dia tu hafiz. Beliau menyebutkan nama perawi yang dirasanya elok disebut namanya, dan tidak menyebut nama perawi yang dirasanya tidak elok atau tidak harus disebut namanya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan terus kata direct. Ini cara dia hafiz, dia tu cukup mulia dengan kawan. Orang ingat dia ingat baik lah. Sebenarnya dia sengaja. Dia rasa kalau sebut nama dia jadi terjejas, dia tak sebut lah. Ini komen Yahya bin Sa'id, bukan calon-calon orang. Imam Asy-Syafi'i, Yahya bin Ma'in, Yahya bin Sa'id dan lain-lain berkata mursal Az-Zuhri langsung tiada nilainya. Tak ada nilai. Itu rujukan tu banyaklah yang sebut benda ni benda yang sama ada dalam kitab-kitab ni, boleh tengok. Demikianlah juga halnya dengan Balaghat Zuhri. Ia juga dianggap dhaif oleh para ulama hadis Balaghat dia. Jadi walaupun dalam Bukhari ada dhaif, ayat macam ni ada dalam Bukhari lah ni. Tapi ini bukan riwayat musnad. Bukan riwayat musnad. Yang orang kata sahih tinggi itu musnad. Ini bukan musnad. Yang macam ni lah yang orang kata ada yang dhaif dalam Bukhari ni macam ni. Perbuatan membunuh diri adalah satu dosa besar dalam Islam. Mana mungkin Nabi SAW ingin membunuh diri dalam keadaan baginda terpelihara daripada dosa-dosa, terutamanya dosa besar seperti membunuh diri. Kalau kita kata Nabi nak bunuh diri, kalau kita nak pakai juga cerita tu, dia jadi bercanggah. Sebab apa? Ini dosa besar. Kan Nabi tu maksum daripada apa? Daripada dosa. Dan kalau dia nak melakukan maksum apa? Sudah bercanggah. Dari sudut dirayat tak boleh pakai. Sebab apa? Bercanggah dengan sifat Nabi, seorang Nabi. Dia mesti maksum daripada apa? Daripada dosa lah. Dosa besar lebih-lebih lagi. Ini dosa besar ke dosa kecil? Bunuh diri, dosa besar. Jadi bagaimana Nabi nak melakukannya? Kalau dia nak melakukan, mana tidak maksum lah. Itu bercanggah dengan sifat dia, bercanggah dengan kedudukannya. Sebab itu kita kena pakai usul dirayat yang sangat penting, mustahak sangat. Mustahil Nabi SAW pernah hendak membunuh diri dalam keadaan terdapat sekian banyak ayat Al-Quran yang melarang umat Islam daripadanya. Lihat sebagai contohnya dua ayat berikut. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, yakni dengan jalan yang salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Tengok, yang saya tulis condong, Tuhan larang bunuh diri. Ini tak boleh. Tiba-tiba utusan dia sendiri nak bunuh diri. Pelik tu. Dan ayat seterusnya, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Bermaksud, dan belanjakanlah harta berdamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini bercanggah dengan Quran. Kalau hadis itu bercanggah dengan Quran, tak boleh. Itu usul dirayat juga tu. Cuma usul tu kita tak sampai lagi sini. Tapi akan ada mana-mana riwayat atau hadis yang bercanggah dengan Quran, mesti diketepikan atau dibuat saja. Bagaimana Nabi SAW akan membunuh diri dengan cara terjun dari puncak bukit, sedangkan beliau sendiri telah memberi ancaman yang begitu berat terhadap orang-orang yang membunuh diri dengan apa cara sekalipun, termasuk membunuh diri dengan cara terjun dari puncak bukit.
Lihat sebagai contohnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah ini. Abu Hurairah meriwayatkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taradda min jabal faqatala nafsahu fahuwa fi nar jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nar jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا." Bermaksud, sesiapa yang membunuh diri dengan cara mencampakkan dirinya dari atas bukit. Jelas dia sebut. Tiba-tiba dia sendiri nak campak diri, macam mana? Ini cakap tak semua bikin lah kalau macam tu. Adakah Nabi ni bercakap lain, buat lain? Tidak, bukan begitu Nabi kita. Dia kata macam tu lah. Macam tu. Tak ada kecuali dia ni. Semua macam tu. Sesiapa saja yang membunuh diri dengan cara mencampakkan dirinya dari atas bukit, ia akan berada di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal dan berterusan mencampakkan dirinya di dalamnya buat selama-lamanya. Ini balasan dia macam tu lah. Dalam neraka, naik puncak bukit, terjun, seksa lah, sakit lah, naik pula, terjun pula, naik pula, terjun, kekal buat selama-lama. Takkanlah ancaman yang begini berat dia sendiri nak buat, dia sendiri yang kata macam ni. Sesiapa yang membunuh dirinya dengan cara meneguk racun, racun yang diteguknya itu akan terus ada di tangannya di dalam neraka Jahannam, di mana ia akan kekal dan berterusan meneguknya buat selama-lamanya. Bila kena racun tu hancur habis, perutnya binasa semuanya, usus-ususnya, sakitlah, matilah, mati. Akhirnya mati. Dia hidup pula, dia teguk pula racun, begitulah berterusan. Ini balasan terhadap orang yang membunuh diri. Sebab itu sukar kita nak cari orang Islam yang bunuh diri. Kalau ada, sama ada dia terlalu jahil atau dia hilang akal. Kalau tidak begitu, tak akan ada. InsyaAllah tak akan ada. Cubalah periksa. Ini sama ada terlalu jahil ataupun dia hilang akal pada masa dia tak sedar. Kalau dalam keadaan sedar, tak ada. Ini orang biasa, pengikut Muhammad. Macam mana Muhammad tu sendiri nak bunuh diri? Ini tak masuk akal. Dan sesiapa yang membunuh diri dengan sesuatu objek tajam, objek itu akan terus ada di tangannya di dalam neraka, di mana ia akan kekal dan berterusan menikam perutnya dengan objek itu buat selama-lamanya. Ini rujukannya ada di sini. Betapa benci dan tidak sukanya Nabi SAW kepada perbuatan membunuh diri dapat dilihat pada tindakan baginda yang tidak sudi menyembahyangkan jenazah seorang muslim yang telah membunuh diri di zamannya. Tak suka sangat dia kalau orang bunuh diri, sampai kalau ada yang mati kerana bunuh diri, dia tak mahu sembahyang. Ini besar tu perbuatan Nabi. Dia kata kalau orang mati, ceritalah kepada dia, doa dia tu rahmat untuk mereka. Sebab kadang-kadang sahabat ni ada yang mati malam jauh, dia tak bagi tahu lah, takut menyusah kepada Rasulullah. Rasulullah marah, cerita kepada dia. Ni kalau bunuh diri dia tak mahu pergi. Takkanlah dia sendiri nak bunuh diri. Tetapi baginda tidak melarang para sahabat menyembahyangkan jenazahnya, sebab dia masih muslim lagi. Jadi tidak menyembahyangkan jenazah itu ancaman yang berat kepada sahabat-sahabat. Dia tahu kamu nak, kalau bunuh diri Nabi tak sembahyanglah kamu, tak mahu sahabat-sahabat. Itu ancaman yang berat, satu ugutan yang sangat berkesan daripada Rasulullah SAW. Tapi dia suruhlah sahabat-sahabat dia, pergilah sembahyang kamu, aku tak mahu pergi. Jabir bin Samurah meriwayatkan, katanya, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin qatala nafsahu bimasyaqis falam yusalli alaihi. Bermaksud dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
seorang lelaki yang telah membunuh diri dengan mata anak panah yang tajam. Baginda tidak menyembahyangkan jenazahnya, dia tak pergi sembahyang. Jabir bin Samurah juga dilaporkan An-Nasai telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda begini ketika jenazah orang berkenaan dibawa untuk disembahyangkan, amma ada fala usalli alaihi, bermaksud adapun aku maka tidak akan aku menyembahyangkan jenazahnya. Dia ada tambahan dalam riwayat Nasai begitu. Maknanya Nabi tak sukalah. Kalau dia suka takkan dia tak pergi sembahyang. Dia ambil berat sangat tentang sahabat-sahabat dia, tentang orang Islam ni, tiba-tiba tak mahu sembahyang. Walaupun dalam perang kerana sakit, bunuh diri, nak cepat mati, tak boleh bunuh diri, tak boleh. Nabi kata ahli neraka, Nabi kata ni ahli neraka. Orang pergi, sahabat pergi tengok, setiap orang tu pergi ke mana-mana dia pergi tu. Akhirnya dia mati berjihad. Berjihad. Jadi sahabat-sahabat heran, macam mana kata dia ni ahli neraka, Nabi kata ahli neraka. Jadi ada sahabat yang kata, saya tengok dia dekat dia nak mati, dia sakit, akhir sekali dia ambil anak panah, dia tekan, dia mati, dan dia mati kerana itu. Benarlah Rasulullah SAW. Tengok, Nabi tak setuju kalau bunuh diri ni. Jadi jelas. Tiba-tiba dalam hadis tadi, riwayat Ma'mar daripada Zuhri, hanya daripada Ma'mar daripada Zuhri, dalam balagatnya dan mursalatnya tiba-tiba ada sebut kata Rasulullah SAW nak bunuh diri. Walaupun itu ada dalam Sahih Bukhari, tak boleh pakai. Dari banyak sudut kita sudah tengok tadi sampai H komentar ini, semuanya menolak tindakan tadi. Tak mungkin. Sebab ini bercanggah dengan kedudukan Rasulullah SAW dan mengaibkan baginda. Itu saja. Jadi ini termasuk di bawah usul ni. Sebenarnya yang boleh termasuk di bawah usul ni sangat banyak lagi, sangat banyak. Tapi saya cuma pilih 3 saja. Nak meringkaskan supaya jadi panduan saja kepada kita, dan untuk yang lain-lain tu fikir macam ni lah. Macam ni lah. Cuba buat begini, kita akan dapat selesaikan semuanya dan dapat mengesan mana yang dhaif, mana yang maudhu, dan mana yang sahih. Bila begitu, jelaslah kepada kita yang kita turut ialah panduan yang terang benderang. Aku tinggal kepada kamu di atas jalan luas yang terang benderang, malamnya seperti siang. Itulah yang Nabi SAW kata begitu tu. Sebab betul, kalau kita ikut yang sahih ni kan, memang terang sangat, jelas sangat. Terutamanya kalau kita mengetahui kaedah-kaedah usul seperti ini, usul dirayat dicampur lagi dengan kaedah-kaedah lain, memang cukup jelas Islam itu. Bukan sesuatu yang samar dan keliru, agak-agak tekaan-tekaan semata-mata. Tidak, ia ada asasnya, ada rujukannya. Dan cumanya kita kena belajar sajalah. Kalau tak belajar boleh jadi keliru. Boleh jadi keliru. Kita tengok dalam Bukhari ni macam mana. Ya, paling tidak jadi peninglah kita. Pening. Atau jadi anti hadis kau pula, macam-macam lah boleh berlaku. Itu bahayanya. Sebab itu kena belajarlah. Wallahu a'lam.